Assalamualaikum. Pada hari ini kita akan belajar tajuk 7.1 unjuran ortogon. Sebelum kita mula, kita imbas semula tentang permukaan melengkung dan permukaan rata. Permukaan melengkung terdapat pada bentuk silinder, kon dan sfera, manakala permukaan rata terdapat dalam bentuk silinder, kon, kubus, kuboid dan juga prisma. Satah. Satah sebenarnya ialah permukaan rata bagi suatu objek dan terdapat 3 jenis satah, iaitu satah mengufuk, satah mencancang dan satah condong. Mari kita lihat satu gambar rajah di sini untuk mengenal pasti satah mengufuk, mencancang dan condong. Satah mengufuk ialah satah A, B, C dan D. Manakala satah mencancang ada dua di sini, A, F, B dan D, E, C. Dan satah condong juga ada dua, iaitu A, F, E, D yang di tepi sini dan sebelah sini B, F, E, C. Okey, dan garisan FM dan EN ialah normal kepada satah A, B, C, D. Normal bermaksud garisan itu membentuk 90 darjah pada satah yang berkenaan. Okey, mari kita lihat tentang tajuk kita, iaitu unjuran ortogon. Okey, unjuran ortogon suatu objek kepada satah mencancang atau satah mengufuk ialah imej yang terbentuk pada satah itu oleh normal kepada satah daripada objek tersebut. Dan normal kepada satah ialah garis yang berserenjang, iaitu 90 darjah dengan satah itu. Untuk lebih jelas, kita lihat satu contoh melukis unjuran ortogon bagi satu objek pada satah mengufuk seperti yang dilihat dari arah X. Okey, arah X ialah arah dari atas dan ini ialah satah mengufuk. Cikgu bagi satu objek iaitu bentuk kuboid. Okey, yang pertama kita perlu lihat ialah kita lukis normal kepada satah, iaitu garisan yang membentuk sudut 90 darjah pada satah mengufuk. Okey, dan ini ialah normal. Kita sambungkan pula bucu-bucu normal ini untuk membentuk unjuran ortogon pada satah. Okey, dan kita perlu lukis pada lukisan mengikut ukuran yang sebenar. Katakan cikgu label setiap bucu-bucu supaya lebih faham apa yang dimaksudkan dengan unjuran ortogon. Daripada atas, sisi ini kita akan lihat dahulu bucu A diikuti oleh bucu H. Maka kita label seperti ini, A/H. Bermaksud daripada atas kita lihat dulu sisi A diikuti oleh H, sisi D diikuti oleh G, B diikuti oleh E dan C diikuti oleh F. Dan kita labelkan pada lukisan ortogon kita. Okey, seterusnya mari kita lihat satu lagi bentuk, iaitu silinder, pandangan daripada atas. Okey, kita lukis unjuran ortogon. Okey, ini ialah normal kepada satah dan seterusnya kita sambungkan bucu-bucu normal ini membentuk suatu bulatan. Ini ialah unjuran pada satah mengufuk dan kita lukis dalam bentuk yang sebenar dengan ukuran yang betul, iaitu 5 cm sebagai jejari bulatan ini. Okey, ini melibatkan satah mengufuk. Kita lihat pula lukisan ortogon pada satah mencancang. Satah mencancang di sini dan di sini ialah arah Y. Kita lihat dari arah Y. Okey, kita lukis dahulu normal kepada satah dan kemudian
kita sambungkan normal kepada satah ini membentuk unjuran ortogon. Okey, kita lukis pada lukisan sebenar. Tingginya ialah 3 cm dan di bawahnya pula ialah 5 cm. Okey, kita lihat pada label. Daripada pandangan Y, kita akan lihat B dahulu diikuti oleh A dan C diikuti oleh D, E diikuti oleh H dan seterusnya F diikuti oleh G. Dan kita labelkan di sini mengikut apa yang kita dah dapat pada satah mencancang. Okey, kita lihat satu lagi bentuk silinder. Kita lukis normal kepada satah dan kita sambungkan bucu ini membentuk unjuran ortogon. Okey, dan kita lukis pada lukisan sebenar. Tingginya ialah 5 cm. Yang di atas ini sebenarnya ialah diameter, iaitu 2 kali ganda jari, dan kita akan dapat panjang di sini ialah 6 cm. Pada ukuran sebenar, kita mesti ukur ukuran 6 cm dan 5 cm dengan tepat dan lukis garis padu, garis penuh. Okey. Berdasarkan contoh yang telah cikgu beri tadi, apa kesimpulan yang kita boleh buat untuk melukis unjuran ortogon? Yang pertama, kita perlu kenal pasti jenis satah, sama ada mencancang atau mengufuk, dan arah objek diunjurkan berdasarkan anak panah yang diberi. Yang kedua, kita perlu lukis garis normal daripada semua bucu objek kepada satah. Dan kita perlu pastikan garis normal tersebut lurus agar panjang sisi unjuran sama panjang dengan sisi sebenar objek. Yang ketiga, kita sambungkan titik-titik persilangan normal dengan satah untuk melukis unjuran ortogon. Dan yang terakhir, lukis semula unjuran ortogon dengan ukuran sebenar. Labelkan semua bucu dan panjang sisi. Okey, panjang sisi dan saiz sudut pada unjuran ortogon suatu objek adalah berbeza mengikut arah pandangan. Keadaan ini kita akan jumpa apabila kita melihat beberapa contoh yang akan datang. Okey, mari kita lihat soalan. Terdapat daripada 3 arah. Okey, diberi sebuah prisma tegak, tapaknya berbentuk segi empat ABCD, terletak pada satu satah mengufuk. Permukaan ABKLGF ialah kerata rentas seragam prisma tersebut, manakala sisi AF dan BK adalah tegak. Okey, sekarang ni kita buat A dahulu. Unjuran ortogon daripada satah mengufuk dilihat dari arah Z, arah atas. Apa yang perlu kita buat? Kita ulang semula langkah untuk membina unjuran ortogon yang telah cikgu nyatakan tadi. Lukis normal kepada satah bagi setiap bucu. Sambungkan titik menjadi unjuran ortogon pada satah. Dan seterusnya lukis semula mengikut saiz yang sebenar. Saiznya kita boleh dapat daripada unjuran ortogon di sini. Contohnya EH 3 cm, IJ 2 cm. Kita boleh lihat daripada lukisan normal dan unjuran daripada sini sebelum kita melukis kepada lukisan yang sebenar. Kita lihat pula soalan B. Satah mencancang sebagaimana dilihat dari arah X. Arah X ialah arah dari sisi, maka satahnya akan berada di sini. Okey, satah mencancang. Kita bina dulu normal kepada satah, iaitu pandangan yang kita dapat daripada X ke satah. Okey, kita tentukan panjang-panjang sisi dan seterusnya kita lukis mengikut ukuran sebenar seperti yang telah kita belajar sebentar tadi.
Jangan lupa labelkan dan tulis semula ukuran bagi setiap sisi. Okey, dan soalan terakhir ialah satah mencancang sebagaimana dilihat dari arah Y, arah depan. Okey, arah sini mengikut anak panah, maka satah mencancang akan berada di belakang. Dan kita buat normal kepada satah. Okey, dan sambungkan titik-titik membentuk uncuran ortogon. Dan kita transfer ke lukisan yang sebenar mengikut saiz ukuran yang sebenar. Perlu diingatkan bahawa lukisan ortogon perlu dilukis dengan garis yang betul, iaitu garis padu, dan pastikan setiap bucu yang berada pada objek ada pada lukisan ortogon yang kita lukis untuk mengelakkan tertinggal mana-mana bucu. Okey, cikgu harap anda semua boleh faham. Jumpa lagi dalam tajuk 7.2 pelan dan dongakkan selepas ini.